Seterusnya contoh 2.1. Okay, example 2.1 ni, solve the linear equation by using Gauss elimination method. Kadang-kadang dipanggil Gaussian, kadang-kadang dipanggil Gauss. Dia adalah merujuk kepada method yang sama. Okay, diberi kepada kita 3. Contohnya 3 linear equation. X tambah 2y tolak z sama dengan 2. 3y tambah z tambah 4x sama dengan 3. Okey, dalam situasi begini, pelajar-pelajar kena berhati-hati. Kedudukan x, y, z sebab dia akan mempengaruhi kedudukan pada matriks. Okey. Contoh ni soalan ni dia bagi satu trik, okey, kepada kamu. Okey, x dia berada di sini, y berada di sini. Nanti kamu kena susun dia semula. Jadikan x dia berada di hadapan supaya senang disusun dalam bentuk nombor metrik. Okey, x, y, z. Okey, ini tidak ada masalah. Yang ketiga ni. Okey, ketiga linear equation ni perlu diselesaikan, di mana soalan diminta kita mencari x sama dengan berapa, y sama dengan berapa, z sama dengan berapa. Okey, untuk menyelesaikan permasalahan ini, di sinilah kita akan gunakan Gauss elimination method. Okey, kaedah yang akan dibincangkan sebentar lagi. Okey. Sebelum saya pergi lebih lanjut, okay, pelajar-pelajar kena ingat, kadang-kadang diguna X, Y, Z, kadang-kadang diguna A, B, C, kadang-kadang diguna P, Q, R, kadang-kadang macam-macam, J, kadang-kadang diguna J, K, L, macam tu. Apa saja pemala yang ada boleh digunakan untuk sebagai perwakilan di sini. Okay, kadang-kadang dia akan gunakan, contohnya dalam bidang electrical, digunakan I. Okay, current. I1, I2, I3. Dia boleh saja menggunakan perwakilan yang pelbagai. Tidak semestinya X, Y, Z sahaja. Cumanya, pelajar-pelajar kena ingat, pertama sekali dapat soalan ini, perhatikan kedudukan X, Y, Z, ataupun I1, I2, I3 ni, ataupun A, B, C dan seterusnya mengikut susunan susunan yang betul, sebab nak transfer ke dalam bentuk matrix. Okay, dalam ini nanti kita akan transfer dalam bentuk matrix number. Okay, untuk kaedah Gaussian. Okay, seterusnya, kita perhatikan solution dia. Solution dia ada, saya akan bawakan dua solution, dua method yang biasa digunakan. Yang method yang pertama. Okey, pertama sekali, step 1, change into metric form. Okey, maksudnya daripada nombor ni, daripada equation ni, ketiga-tiga equation ni akan ditukar bentuk ke dalam matrix form, dalam matrix form. Di mana A X equal to B. Apa yang dipanggil sebagai A X equal to B? Mari kita perhatikan. Okey, ini A ni adalah nombor yang terdapat di dalam equation yang diberikan, linear equation yang diberikan. X ni merujuk kepada pemala yang digunakan. Sebagai contoh, soalan ini digunakan X, Y, Z. Sekiranya dia guna A, B, C, maksudnya di sini dia akan jadi A, B, C. A, B, C. Kalau diguna perwakilan current seperti itu, dia guna I1, I2, I3 seperti itu. Begitu. Okey, kena sesuaikan dengan linear equation yang diberikan. B pula adalah ini, bahagian yang di hujung ni. Okey, ini diwakili sebagai tempat B ni. Cuma di sini nak memindahkan ke dalam bentuk matrix seperti yang saya nyatakan tadi, pastikan kedudukan ikut susunan yang betul. Sekiranya macam case ini, equation ni tak ikut susunan, pelajar-pelajar kena susun dia ikut susunan. Jangan terus ambil nilai ini. Contohnya ni 3, kalau diambil terus ke nilai 3 tersebut, nanti jawapan akan salah. Okey, mari kita pindahkan satu persatu. Sebagai contoh di sini X dia berapa? X adalah 1. Okey, Y dia berapa? Y dia adalah 2. Z dia negatif 1. Ni umpama kedudukan X, Y, Z. Okey, untuk pelajar politeknik, setiap pelajar dia ada
prerequisite untuk lulus Maths 1 dengan Maths 2. Okey, perkara-perkara yang berkaitan dengan matrik ni telah disentuh pada Maths 1. Okey, sebab tu saya tak pergi dengan lebih detail berkaitan dengan bagaimana nak melakukan pendaraban matriks. Okey. Contohnya ni untuk satu row ni 1 darab x x, 2 darab y 2y, negatif 1 darab z negatif z. Dia akan kembali ke equation yang asal. Okey. Lepas tu dia disusun begitu. Okey. Contoh yang kedua, untuk equation yang kedua, x dia apa? X dia adalah 4. Sebab itu di sini adalah 4, bukan yang 3, sebab 3 ni adalah y. Okey, ni y, 3 lah di sini. Okey, dan z dia adalah 1. 1z. Tu jadi 1 di sini. Susun dengan betul. Dan yang ketiga, x dia adalah 2, y dia adalah 2 dan z dia adalah 3. Okey, bahagian b ni ada lihat kepada equation dia. 2, 3 dan 5. Okey, selesai step yang pertama untuk Gaussian elimination method ini. Okey, transfer ke dalam bentuk matrix yang diwakili sebagai A X equal to B. Okey, itu step yang pertama. Okey, seterusnya apa yang perlu dilakukan adalah, okey, step yang kedua adalah make A21, A31 and A32 equal to 0. Okay, ketiga-tiga kedudukan ni seperti saya nyatakan di awal tadi, ketiga-tiga kedudukan matriks ini perlu dijadikan kosong. Dalam kes ini, bagi contoh, kalau kita kembali ke belakang ni, maksudnya nilai 4 ni, sekejap tukar pen. Okay, nilai 4 ni, okey, segitiga ni, yang saya buat segitiga ni, 4, 2 dan 2 ni, akhirnya nanti dia akan dijadikan kosong. Barulah kita boleh mencari nilai x, y dan z. Okey? Okey. Jadi kita akan bincangkan proses untuk menjadikannya kosong. Proses elimination. Lepas tu dipanggil elimination method. Okey. Okey, seterusnya. Okay, ataupun dipanggil sebagai elementary row operation, ERO. Maksudnya kita bergerak daripada row by row. Okay, row by row. Ingat tu. Daripada row by row, baris ke baris. Okay, ini adalah equation yang kita dah pindahkan daripada ini adalah matrix yang telah kita pindahkan daripada equation yang diberikan di dalam soalan. Okay, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita akan jadikan A21 adalah nilai 4 ni. Bagaimanakah cara kita nak jadikan dia kosong? Jadi di sini, untuk cara yang pertama ni, pelajar kena kreatif untuk memikirkan apakah kaitan dia dengan row 1 ni. Row 1 ni memainkan peranan. Okey, bagaimana nak jadikan dia kosong? Okey, 1 tolak 4, negatif 3. Nak jadikan dia kosong adalah 4 tolak 4, betul? Okey, 4 tolak 4 dia akan jadi kosong. Jadi bagaimana nak menjadikan row yang pertama ni sebagai 4? Jadi R1 nanti kita akan darabkan dengan 4. 4 R1 maksudnya 4 darab 1 tolakkan dengan 4, di sini akan jadi kosong. Okey. Apabila kita memberi arahan di sini 4R1, maksudnya satu row ni, okey, satu row ni akan didarabkan dengan 4. Okey. Yang ni kita abaikan terlebih dulu. Okey, kita abaikan dulu ni. Okey, yang kita akan darab 4 adalah 4 darab 1, 4 darab 2, 4 darab negatif 1 dengan 4 darab 2 ni. Okey, tu maksud saya. Okey, arahan apa yang kita lakukan? Okey, arahannya sebegini. Okey, untuk menjadikan A21 equal to 0. Okey, di sinilah tempat ni. Okey, saya dah conteng tu tadi. Okey, jadikan dia kosong. Okey, caranya adalah bagi arahan sebegini. Maksudnya 4R1 tolak R2, dia akan membentuk satu lagi R2 yang baharu. Apabila kita melakukan operasi ini, R2 ni dia akan berubah menjadi R2 yang baru. Okey, R2 yang baru. Okey, sebab kita dah
melakukan proses ada operasinya di situ. Okey, seterusnya 4R1, maksudnya 4 darab 1, 4 tolak 4 jadi kosong. Okey. Yang kedua, 4 darab 2, 8. 4 R1, 4 darab 1, 4 tolak 4 sama dengan kosong. Okey, di sini selesai tugas kita nak menjadikan dia kosong. Yang kedua ni, okey, 4R1, maksudnya 4 darab 2, 8. 8 tolak 3 sama dengan 5 nanti di sini. Dan seterusnya. Untuk yang dua yang seterusnya. Yang ketiga ni, okey, row yang ketiga ni kita tak kacau lagi. Okey, kita baru melakukan perubahan pada row yang kedua ini. Okey. Okey, ini adalah hasilnya. Okey, apabila kita melakukan proses ini, 4R1 tolak R2 ni, R2 ni, ini kedudukan R2 ni, dia akan membentuk R2 yang baru. Ini jadi kosong. Okey, kita punya tujuan kita nak jadikan A21 ini sebagai kosong. Ini kedudukan A21. Ini jadi 5 dan ini jadi negatif 5. Apa maksudnya? 4. Okey, 4 darab negatif 1, negatif 4. Negatif 4 tolak 1, negatif 5. Dia kena menepati arahan yang kita lakukan di sini. Menepati arahan ni. Jadi yang di akhir ni, di hujung ni pun sama juga. 4 darab 2, 8. 8 tolak 3 sama dengan 5. Ini adalah R2 yang baru. Kita dah melakukan perubahan di R2 yang baru. Kenapa kita lakukan perubahan? Sebab kita nak jadikan A21 ni sebagai kosong. Okay, ini adalah proses dalam Gaussian. Seterusnya, kita akan melakukan perubahan pada A31 dengan A32 nanti. Sebelum pergi ke A32, kita pergi A31. Ada setengah operasi, sekiranya pelajar dah mahir nanti, untuk A21 dan A31 ni, kamu boleh lakukan secara serentak. Tetapi untuk penerangan ni, saya ceritakan ataupun saya terangkan satu demi satu. Okey. Yang kedua. Okey, kita nak jadikan A31 ni kedudukan ni A31 A31 sebagai kosong. Okey. Make A31 equal to 0. Okey. Ni lah. Kita nak jadikan dia kosong. Apa arahan yang sesuai kita lakukan? Yang paling mudah adalah kita akan gunakan R1 ni. Okay, R1. Di sini R1. Okay, R1 kita bagi A11 ni adalah 1, betul? Okay. Perlu jadikan dia 2, jadi didarabkan dengan 2. Sebab tu arahan di sini 2 darab R1. Apabila arahan sebegini, 2 darab R1, satu row ni dia akan terkesan. Kena didarabkan dengan 2. Dan perlu ditolakkan dengan R3 ini. Jadi akan terbentuklah R3 yang baru. Okey. Okey. Seterusnya, prosesnya bagaimana? 2 darab 1, 2. 2 tolak 2, kosong. Jadi selesailah ataupun tercapailah kita punya tujuan untuk menjadikan A31 equal to 0. Okey. Dan yang seterusnya kena teruskan dia punya proses. Dia tak boleh terhenti di satu tempat ini saja. Jadi yang lain dalam row tersebut, dalam baris tersebut pun akan terkesan. Jadi 2 darab 2, 4. 4 tolak 2, dia akan jadi 2. Jadi akan jadi 0, 2. 2 darab negatif 1, negatif 2. Negatif 2 tolak 3, negatif 5. Itu maksud dia. Jadi yang seterusnya 2 darab 2, 4. 4 tolak 5, negatif 1. Ini adalah R3 kita yang baru. Ini R3 kita yang baru. Okey, cuba kita lihat. Okey. Sebab tu dia akan berubah di sini. 0, 2, negatif 5, negatif 1. Ini R3 yang baru. R3 yang baru. Okey. Tadi R2. R2 yang baru. Tapi sekarang kita dah lakukan perubahan pada R3 yang baru. Okey, dah jadi kosong, dah jadi kosong. Okey, seterusnya, proses yang seterusnya adalah menjadikan A32 sebagai kosong. Okey, ini dah selesai, tinggal ni saja. Okey, untuk kita mendapatkan penyelesaian kita. Jadi nak jadikan A32 kosong,
kena berhati-hati. Okey, rujukan kita sekarang, kita tak boleh ganggu dah R1. Kenapa? Kalau kita ganggu R1 ditolakkan dengan A31 yang dah kosong ni, dia akan menjadi ada nilai. Apabila ada nilai, tujuan kita nak menjadikan dia kosong dah tak tercapai lah. So apa yang boleh kita lakukan adalah kita akan gunakan R2, sebab sebarang perubahan kita lakukan pada A21 ni, apa saja nombor yang diterapkan dengan A21 ni nanti, dia tetap akan jadi kosong dan dia tidak akan beri kesan kepada A31 yang dah kosong ini. Sebab kita nak buat perubahan pada A32, betul? Okay, nak menjadikan A32 ni, okay, pelajar-pelajar sekali lagi perlu kreatif memikirkan bagaimana nak jadikan 2 ni kosong. Sebab tu dia dibagi arahan di sini, 2/5 didarabkan dengan R2. R2 tu adalah 5, betul? R2 tu adalah 5. Jadi operasinya 2/5 didarabkan dengan 5. Okey, dia akan jadi 2, betul? 2 ni apabila ditolakkan dengan R3, iaitu R3 mana? R3 ni lah. Okey, 2 tolak 2 dia akan jadi kosong. Itu maksudnya. Yang penting di mana tempat kita nak, ataupun di manakah lokasi metrik yang kita nak kosongkan. So kita fokus untuk melakukan operasi tersebut. Yang seterusnya dia akan ikut, dia akan follow. Okey, dah selesai ni jadi kosong nanti. Jadi 2/5 R2. Okey, 2/5 R2 ni, okey, maksudnya yang ini. Okey, 2/5 darab dengan R2 kita negatif 5, betul? Jadi negatif 2. Okey, negatif 2. Okey, negatif 2 negatif 5. Tolak 5. Jadi tambah kan. Negatif 2 tambah 5 dia jadi 3. Okey, di sini akan jadi 3. Dan seterusnya nilai B dia, okey, 2/5 darab 5 sama dengan 2 kan. Okey, selesai jadi 2. 2 tolak 1. Okey, 2 tolak 1. Jadi di sini ada tambah sama dengan 3. So di sini kita ada jadi, jika akan jadi 3 nanti. Okey, apabila kita telah melakukan proses ini, okey, ini jawapan kita. So 0, 0, 3, 3. Sama sini Okey, tujuan kita di awal tadi nak menjadikan A21 sebagai kosong telah tercapai, A31 jadi kosong telah tercapai, dan A32 menjadi kosong telah pun tercapai. Jadi dengan menggunakan jawapan ini, kita akan cari nilai X, Y, Z. Okey, untuk melihatkan jawapan kita lebih kemas, tuliskan dia dalam bentuk metrik ini. Okey, yang telah kita selesaikan tadi. Okey, barulah kita mencari nilai X, Y dan Z. Okey. Di sini 3Z. Ingat ni kedudukan apa? Kedudukan X, Y, Z. Maksudnya di sini adalah 3Z. X dia kosong, X dia kosong. Nak senang selesaikan, kita selesaikan pemala yang ada satu pemala je lah. Okey, contohnya ada Z di sini kan, 3Z. Jadi 3Z equal to 3. 3Z equal to 3. Jadi 3Z sama dengan 3. Jangan tanya, bagaimana jadi 3? Ini adalah matrix. Kamu telah belajar di semester yang pertama dahulu. Okey, ulang kaji balik bagaimana nombor matrix itu dituliskan. Okey, jadi 3Z sama dengan 3. Z sama dengan 3 bahagi 3 sama dengan 1. Okey, selesai. Dan seterusnya kita dah dapat Z. Okey, dapat Z ni, kita bergerak ke atas. Untuk menyelesaikan quotient ni, penyelesaian X, Y, Z senang saya nak ceritakan kepada kamu daripada bawah ke atas prosesnya. Sebab pemala yang satu pemala berada di bawah. Okey, sebab nilai kosong berada di sini. Okey, senang kerja kita. Okey, seterusnya nanti adalah 5Y. Okey, 5 ni 5
Ni kedudukan Y, ingat. Jadi 5Y tolak 5Z sama dengan 5. Di sini kita dah dapat nilai Z 1, betul? Jadi kita masukkan saja 5Y tolak 5 darab 1 sama dengan 5. Negatif 5 darab 1, negatif 5. Bawa ke sebelah sana dia akan jadi positif. Jadi 5Y sama dengan 5 tambah 5. Ini very basic maths. Sama dengan Y sama dengan 10 bahagi 5. 5 tambah 5, 10 bagi 5. Y sama dengan 2. Selesai untuk Y. Jadi kita dah ada nilai Z dengan nilai Y. Jadi yang terakhir baru kita akan gunakan yang di atas sekali. Sebab dia ada 3 pemalar X, Y, Z. Ketiga-tiganya ada nilai di situ. Jadi sama dengan X dia berapa? 1 kan? X dia 1. X dia 1 maksudnya X tambah Y dia berapa? Y dia 2. 2Y. Z dia negatif 1. Jadi negatif Z sama dengan 2. Kita dah ada nilai Z, kita dah ada nilai Y. Jadi masukkan saja X tambah 2, Y kita adalah 2, tolak Z, Z kita adalah 1, tolak 1, sama dengan 2. 2 darab 2, 4, 4 tolak 1, positif 3. Jadi X positif 3, bawa ke sebelah kanan, jadi negatif, sama dengan 2 tolak 3. X kita akan jadi negatif 1. Jadi dapatlah kita ketiga-tiga nilai X, Y dan Z. Okey, ketiga-tiga nilai X, Y, Z kita dah perolehi. 1, ini adalah Z, ini adalah Y, ini adalah nilai X. Jadi selesai masalah kita. Kita dapat selesaikannya. Okey, ini dia punya proses. Jadi therefore X equal to negative 1, Y equal to 2 and Z equal to 1. Okey, itu saja proses untuk menyelesaikan menggunakan metod yang pertama dalam Gaussian ini.